Tapi Mu'adz berkata, bal huwa syahadah wa rahmah. Dia pilih hal itu. Bahkan ta'un itu membawa kesyahidan. Dengan kaedah tadilah, kalau ada situ jangan pergi, kalau sudah duduk situ jangan lari. Kalau kena, sabar. Hak lagu tu syahadah dan rahmah. Mereka ini dia takwil larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak larang masuk ataupun keluar tadi kerana takut dia tu ditimpa yang tidak ditakdirkan untuk dia, tetapi kerana takut fitnah kepada orang, supaya mereka tidak menyangka bahawa kebinasaan orang yang pergi ke tempat tu sebenarnya tidak kerana lain, melainkan kerana dia pergi semata-mata. Dan keselamatan orang yang lari itu tidak kerana lain, melainkan kerana larinya semata-mata. Hak ni serupa dengan larangan daripada tiarah, larangan daripada pergi dekat dengan orang yang kena penyakit kusta dan lain-lain. Hak sebenarnya tu, kata dia. Tak apalah. Ada asar daripada Ibn Mas'ud, kata dia, ta'un itu fitnah, ujian kepada yang berada di sesuatu tempat dan kepada yang lari juga. Fitnah itu ujian. Yang lari dia kata, aku lari sebab tu aku selamat. Hak duduk situ dia kata, aku duduk sini dengan sebab itulah aku mati. Kalau aku tidak duduk sini tak mati. Sebenarnya yang lari itu iaitu orang yang tak sapa ajar dia. Dan orang hak duduk situ, orang yang sapa ajar dia. Hak betulnya, kata dia, hak kita sudah sebut dah sebelum pada ni, iaitu larangan pergi ke tempat tu dan lari daripada tempat tu ialah kerana mengikut zahir hadis yang sahih. Hak ni, kata dia, serupa dengan hadis yang lain, iaitu la tatamannau liqa al-adu was'alullaha al-afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru. Serupa dengan hadis tu juga. Jangan kamu bercita-cita berangan-angan sangat nak berjumpa dengan musuh. Kamu kena minta dengan Allah selamat sejahtera, tapi kalau bertemu kamu kena sabar. Dan begitulah seterusnya. Itulah antara yang ditulis oleh Imam Nawawi. Kita balik semula. Dia kata wabak ta'un ini qurun dalam bentuk tu. Sebenarnya ta'un itu banyak macam. Ini hak dia sebut ni salah satu, iaitu kelenjar-kelenjar jadi bekak di bawah ketiak, di pelipatan mana, di bawah celah pohon ke apa situ kawasan. Padahalnya bukan hak ni saja, macam-macam lagi. Tidak semesti hak dia sebut sifat dia lagu ni, hak lagu ni baru orang panggil ta'un, hak lagu ni baru kena hak hadis Nabi tadi. Tidak begitu. Umum lah. Hak orang panggil penyakit umum yang kena kepada orang ramai dan serupa bentuk dia, menyebabkan mati. Boleh menyebabkan mati, tak kira lah. Kalau atas nama ta'un sahaja, itu pun banyak. Ada juga yang jenis berdarah. Jenis berdarah tumbik kat hidung, kat mulut, kat telinga, kecing, tumbik darah, tak lama mati. Ada juga lagu tu. Ada juga dalam bentuk selsema dulu, demam selsema, lepas pada tu tak jadi. Dia tidak ada keluar lagu ni, macam-macam. Tapi ta'un juga serupa lah. Tidak kata hak dalam bentuk ni saja. Cuma yang dia sebut gini hak biasa berlaku lah pada masa tu. Tetapi tidak semesti dalam bentuk ni. Kalau lain-lain penyakit berjangkit pun lagu tu juga. Hak dalam bentuk wabak, dalam bentuk wabak. Serupa dengan ta'un ni juga. Yang ni kalau kita pergi, kalau kena situ, kena. Dan hak ni tidak khusus dengan manusia, binatang pun macam sekarang ni kan. Orang panggil selsema, burung lah, macam-macam, selsema, babi lah, macam-macam ada. Hak tu ialah tu, serupa lah juga. Ia menyebabkan mati. Dan sifat-sifatnya serupa. Sifat-sifatnya serupa. Menyebabkan mati berlaku. Hak lagu tu dia kena kawal. Hadis ni adalah paling molek. Orang zaman sekarang dia baru tahu. Dulu tak tahu lagu ni. Dia tujuannya hak tadi kita sudah baca dari Imam Nawawi. Ada kata boleh lari, ada kata tak boleh lari.
dia sebenarnya bergantung kepada keadaan. Bergantung kepada keadaan. Katakanlah satu tempat itu sudah berlaku, tapi kalau kita cek, kita duduk di hujung kawasan itu, kita cek dengan doktor, kita tak kena lagi. Boleh lagi. Boleh lagi. Kita yang tak kena lagi. Kalau ada kemudahan seumpama itu, tak apa. Tapi yang dia tak sewi keluar tu, nak suruh mudah dikawal. Nak suruh mudah dikawal. Serupa dengan askar ataupun polis, dia nak pergi serang satu tempat, dia kata jangan pergi lain, duduk dalam rumah. Jangan tubik, duduk dalam rumah. Dia kata kepada tuan rumah tu, musuh nak mari, senang dia nak pergi nak serbu. Lagu tu lah juga ni. Hak ni pun dia macam musuh lah. Musuh dia duduk dalam kawasan tu. Jadi kita pergi berubat orang hak dalam tu lah. Hak tak kena lagi, kita beri ubat pencegahan. Hak kena dah, kita berubat. Dan kalau dia pergi keluar daripada kawasan tu, akan borak, melarat kepada orang lain pada hak luar tu, dan akan jadi tidak terkawal. Biar sekat tu saja. Hak ni arahan ni orang panggil kuarantin. Sekarang ni hak ni Nabi SAW sudah ajar dah dulu. Hak ni lah sebaik-baiknya cara, barulah terkawal. Terutama dalam keadaan tidak ada doktor, tidak ada orang yang boleh cek, boleh periksa ke apa kan. Mana tahu dia berasa dia segar lagi, sebenarnya dia ada dah virus tu, ataupun dia sudah ada kuman tu, dia keluar, orang lain pula kena. Tu benda. Sebab sekarang ni lah, kalau binatang kena bunuh, kita kata orang tidak lagu tu. Kalau bunuh pun patut. Pasal apa? Bahaya. Binatang boleh lah nak bunuh, bahaya. Dah tak boleh buat keluar. Kan dia jaga benda tu, takut mari hak alik sana misalnya. Hak alik sana, wabak kena alik sana. Tak boleh buat mari sini. Jaga benda. Salah. Kena denda. Dan sebagainya, macam-macam lah caranya untuk menghalang. Bukan manusia saja, melalui binatang ataupun melalui cara lain-lain. Kalau kita boleh kawal, lagu itulah caranya. Dan itulah sebaik-baik cara. Hak Nabi SAW ajar. Bukan bermakna tak boleh lari, dan bukan bermakna suruh duduk situ serah saja, tidak berubat. Dah, hak duduk situ tu berubatlah. Cuma setelah berubat tu, kalau tidak berjaya, ada yang mati, dia kena sabar. Sebenarnya ajar dia tu sabar. Dengan sebab tu dia tak boleh lari. Kalau dia pergi lain pun lagu tu juga, mati juga. Cuma nak jadi sebab kepada kematian dia tu, penyakit tu berlaku lah. Hak tidak nak kena, tak kena. Begitu. Dan kita tengok hadis-hadis ni, gitu tadi. Ada yang dia kata umat dulu kena. Umat dulu tu pasal apa? Pasal derhaka. Hak banyak kenanya disebut dalam hadis ni Bani Israel, pasal dia kuat derhaka. Bukan bermakna hak tidak derhaka tak kena, tak ada penyakit ni. Dah ada juga, tapi hak derhaka tu lebih banyak. Kerana dengan sebab hak biasa, tabi'i kita panggil, pun boleh berlaku juga. Dengan sebab kekotoran yang berlaku ke, dengan sebab cuaca yang berubah pelik ke, misalnya kita kata, boleh berlaku juga. Boleh adanya juga racun-racun itu yang menyebabkan penyakit. Tetapi dia nak cerita sini dalam hadis ni, ada juga setengah-setengah punca penyakit yang lagu ni disebabkan oleh manusia derhaka. Bila dia mari, tu dia sebut. Kadang-kadang dia tak ada, kadang-kadang dia ada. Tu dia sebut. Dia sudah ada dah lah. Atas Allah SWT, kita tak tahu. Manusia tak sapa ilmu dia ke situ. Setelah tak ada, dia pergi mana? Tak sapa. Dia pergi mana? Suatu ketika dulu cacar, ada cacar, tak kena raya pergi keluar, kena hujan, habis jadi berlubang muka, cacar, merebak. Lepas tu jadi tak ada. Tak ada tu dengan usaha manusia, salah satu dengan manusia dapat ubat, ikhtiar manusia. Setengah-setengah tu Allah SWT nak melepaskan orang daripada azab tu, habis dah. Hak lain pula, ujian lain pula, habis dengan cara doa ke, keberkatan doa ke, hilang, boleh hilang. Ataupun dengan ikhtiar, macam-macam lah orang buat, dengan ambil kuman dia tu, macam-macam lah caranya. Dan kita panggil colek, orang colek. Jadi tak ada. Bila tak ada sama ke? Tidak juga. Hak tu lah kebenaran hak dalam hadis sebut. Ada kala dia mari, lepas tu dia tak ada, dia ngelak, orang kata.
Dia tak ada ilat. Lepas tu dia mari pula.